Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan, lagi saya hormati, saya kasihi, saya cintai Tuan Guru Baba selaku Tuan Guru Baba Osman selaku mudir dan pengasas bagi pandangan saya bagi pondok yang Benang Rahmah. Seterusnya yang saya raikan juga saya hormati Ustaz Aifan, Ustaz Ridwan, Ustaz Mukti dan seluruh kunjungan serta pelajar-pelajar ahli-ahli syurga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah taala kerana pada hari ini kita dihimpunkan dalam satu perhimpunan yang bagi pandangan saya ini ialah sesuatu yang sedih lagi seperti kita untuk mengaji kita. Maka pertemuan ini ialah di saya sebenarnya demi Allah saya sebutkan bukan bahasa tidak layak, tapi saya rasa terkurang adab bila saya duduk selevel sama tinggi dengan kedudukan Baba dengan Allah. Saya rasa tak sesuai. Saya minta maaf pada Baba dan saya pun berbaik sangka lah sebab Baba minta kita cakap juga. Jadi saya pun sebenarnya datang saya ke sini adalah di atas pelawaan daripada Al-Fadhil Ustaz Irfan untuk menyertai rombongan ziarah ulama di Pondok Fatani. Dan untuk pengetahuan Baba juga, ini kali kedua saya ziarah ke sini. Kali pertama saya ziarah bersama dengan Tuan Guru Syim dan juga Babadi, Tuan Ustaz Badi. Dan kami ziarah banyak pondok melainkan pondok ni. Tuhan Maha Kaya, Maha Pengatur. Dan dalam banyak-banyak pondok yang kami ziarah, pondok pertama yang saya ziarah bersama dengan rombongan, inilah pondok pertama yang saya tak ziarah bersama dengan Tuan Guru Syekh Muslim dan Ustaz Badi. Jadi bermakna seolah-olah Allah Ta'ala cuba melengkapkan yang mana kurang daripada rombongan pertama saya. Jadi Alhamdulillah ini berkat daripada doa daripada Baba juga. Dan perkara yang paling kita suka bila kita datang Fatani ialah kita melihat pesatnya ilmu-ilmu daripada dada para alim ulama. Sebagai salah satu daripada nasihat buat diri saya juga, tertarik dengan kata-kata daripada Tuan Guru Baba tadi menceritakan tentang himmah, kesungguhan ulama-ulama terdahulu. Jika mereka bukan sekadar mujtahid, mereka juga dakik, terlalu tadqiq dengan ilmu mereka. Setiap perkataan daripada hadis dan juga tafsir, setiap pada perkataan tersebut adanya makna yang tersurat dan tersirat. Beruntunglah anak-anak pelajar, adik-adik pelajar yang duduk bersama dengan Tuan Guru Baba. Jadi sebagai satu daripada pengajaran yang boleh saya ambil apa telah disampaikan oleh Tuan Guru Baba ialah berkaitan dengan sanad. Tadi Baba ada kongsikan kepada kita semua berkaitan dengan sanad. Maka saya teringat salah satu daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isnadu minad din. Laula al-isnad laqala ma syaa man syaa, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isnad itu, sanad itu daripada agama. Maka kita belajar hari ini, kita ambil ilmu daripada dada para alim ulama, yang mana ilmu mereka bersambung dengan ilmu-ilmu yang kita yakin daripada bibir yang pernah mengungkapkan kalimah Allah, dapat perantaraan daripada malaikat Jibril, daripada Allah Subhanahu wa taala, wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka Nabi bercakap, Nabi sampaikan kepada para sahabat, turun kepada para tabi', turun kepada tabi'in sehingga salafus soleh, dan sampailah ke dada para alim ulama, sehingga pada hari ini kita mendapat sanad dan pengajian ilmu yang sahih, yang saya anak-anak pelajar yang duduk di pondok ini menerima ilmu yang sangat besar daripada Tuan Guru Baba. Laqala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanad itu daripada agama.
Kalau tidak kerana sanad, maka manusia dengan mafhumnya akan bercakap mengikut suka hati mereka. Jadi apa yang kita ambil daripada guru kita, maka semuanya ialah berperukan daripada syarak yang telah dibenarkan, daripada perkataan yang pernah dibenarkan, daripada sesuatu yang telah dibenarkan. Seperti mana Tuan Guru sebut tadi, kalau orang tanya kepada kita dalam sembahyang kita, dalam azan kita, boleh tak kita tambah perkataan sayyiduna ataupun sayyidina, boleh tak tambah? Sedangkan kalau kita baca dalam hadis, tak ada perkataan sayyidina ditambah. Maka inilah yang perlu kita belajar secara tertib. Saya yakin anda anak dan adik-adik pelajar tadi terpandang suatu permasalahan yang mungkin saya sendiri pun nak tanya kepada baba. Tadi lepas semayang dengan baba maghrib tadi, kami bangun terus nak buat apa nama solat qasar bagi Isyak. Sedangkan jemaah yang kedua dah buat solat di belakang sana. Jadi saya mengambil keputusan bersama dengan Ustaz Irfan untuk kami semayang jemaah juga buat qasar. Jadi di situ kalau secara hukum fiqhnya kita nampak pada pandangan kita tu macam benar. Macam benar. Ini orang kata istilah muhu. Tak reti guna hukum hak ngaji tapi tak tertib. Jadi nanti kita nak minta bapa jawab lah. Kalau kata salah, maka saya dan 4 orang lagi insya-Allah akan qada sembahyang atau sembahyang lain lah. Itulah bahasa mudahnya kan. Jadi kita tengok daripada sembahyang, cuma secara hakikatnya kita tak tahu depa sembahyang apa, maghrib ke sembahyang Isyak. Jadi kami ambil keputusan untuk buat 2 jemaah. Jadi saya yakin adik-adik juga tengok di belakang, tengok air. Kena hak seorang ngaji Azhar, hak ngaji Patani ke ngaji mana, tengok-tengok buat 2. Tak ngaji ke apa. Jadi memang kami tak ngaji. Kami ijtihad kami ya. Kan? Tu pun sampai habis sembahyang kita dok kata kita sembahyang ke dok ni. Ya. Jadi nak katanya apa yang turun daripada guru kita ni daripada kita ilmu yang dalil. Jadi saya berpesan pada diri saya sendiri juga kepada semua yang mendengar supaya bertakwalah kepada Allah Taala, carilah sebaik mungkin ilmu-ilmu daripada ulama kita selagi mana hidup, minta nasihat, mintalah segala-galanya supaya mereka tidak meninggalkan kita dalam keadaan kita jahil. Kata tok guru kami, jahil jangan dizahirkan. Jahil tak perlu dizahirkan, jangan tunjuk sangat jahil. Jahil boleh ditunjukkan pada satu keadaan saja, iaitu ketika mana kita berada di hadapan orang alim, maka waktu tu kita kena tunjuk yang kita ni betul-betul jahil. Macam sekarang, ya sungguh saya sedang jahil ketika mana berada di sebelah baba ataupun di hadapan baba. Jadi yang tu saya daripada saya, mohon ampun dan maaf sekiranya ada tersalah bicara. Lagi baba mungkin boleh kongsikan kepada kita semua betul ke tak apa yang kami buat tadi ni. Allah Subhanahu wa taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. قال صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya saya mengucapkan jazakumullah khairan jazak yang dihormati Tuan Guru Baba Osman hafizahullah, dan juga barisan sahabat para asatizah. Juga mereka ini guru-guru saya. Sebenarnya saya tak layak untuk bercakap kerana saya ni ahli hikmat ya. Jadi kerana diberikan izin untuk bercakap dan disuruh untuk bercakap, jadi diberikan amanah untuk memberikan sedikit nasihat buat diri saya sebenarnya. InsyaAllah sama-sama kita berkongsi nasihat. Dan saya kenalkan diri saya, Muhammad Ridwan bin Nurdin. Muhammad Ridwan bin Nurdin berasal daripada Johor Bahru, kelahiran di Johor Bahru, lahir di Kota Tinggi Johor, dan juga saya bertugas di Negeri Sembilan. Saya bertugas di Negeri Sembilan di Jabatan Ahli Wal Agama Islam Negeri Sembilan di bahagian undang-undang keluarga, dan juga imam di salah satu masjid, dan juga juru nikah nak dipanggil kalau di sana bapa penolong pendaftar rujuk nikah dan cerai. Jadi insya-Allah, jadi kita ni khidmat untuk masyarakat.
Jadi khidmat untuk masyarakat, seperti mana adik-adik juga, apabila kita duduk dengan masyarakat, yang utamanya adab kita, hormat kita kepada orang tua. Seperti mana hormat kita kepada orang tua, adik-adik hormat kita kepada tuan guru, begitulah juga himmah kita dengan masyarakat. Kita hormat kepada mereka, apa sahaja masalah mereka kita dengar, bukan kita sangkal. Itu yang diajarkan oleh guru saya Habib Muhammad Al-Jufri, juga mengajarkan kita mendengar, bukannya kita sangkalkan apa yang sahaja permasalahan mereka. Jadi disitulah datangnya untuk kita tawaduk, hadirnya tawaduk kita di situ apabila kita merasakan bahawa apa yang hadir di hadapan kita itu semuanya adalah yang baik, tapi diri kita saja yang hina. Itulah kita akan dapat satu tawaduk itu, belajar tawaduk itu untuk kita memahami setiap permasalahan apa yang ada di sekeliling kita. Kerana apa yang ada semua adalah yang terbaik yang Allah ciptakan, tetapi kita ini penuh dengan kekurangan. Saya cakap untuk diri saya, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kehinaan. Maka itu adalah satu sifat tawaduk yang perlu ada pada diri saya dan adik-adik sekalian. InsyaAllah, moga-moga seperti mana yang kita berkumpul pada malam ini, yang mana kita kumpul tidak lain tidak bukan menyebutnya nama Allah Subhanahu Wa Taala, menyebutnya akan kekasih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan para malaikat untuk membuka sayap-sayapnya, dan juga kita duduk di kalangan orang-orang soleh, maka Allah memberikan rahmat dan keberkatan di atas apa yang kita himpunkan di sini, dan moga-moga kita mendapat keberkatan bersama. Mohon ampun dan maaf seandainya kata-kata saya ini tidak difahami dan tidak baik. Sesungguhnya itu semua datang daripada diri saya yang buruk ini. Yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua-duanya juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Izin apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uglik wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Nabiyyun azimun khulqul ladhi lahu 'azama rahmanu fi sayyidil kutubi. Alhamdulillah, yang dimuliakan Al-Fadhil Al-Syekh Al-Uthman, Tuan Guru Baba Osman, merawat mudir yang berkhidmat dan khawaidim kepada talabul ilm di Pondok Rahmah, Rahmah di sini. Alhamdulillah, ini pertemuan kali yang ketiga rasanya. Kali pertama sewaktu majlis maulid di Ustaz Zahari di sana tu, waktu Habib Mahdi mari, Ustaz Man pada sekali, kita pun hadir sekali waktu tu. Ini mungkin kali yang ketiga lah kalau tak silapnya. Dan kepada saf-saf para asatizah, Ustaz Wan Amir Al-Azhari, Ustaz Ridwan, Ustaz Mu'ti bin Ahmad, bersama-sama dengan rombongan jemaah-jemaah daripada Malaysia, muslimin dan muslimat yang hadir bersama-sama di pondok ini, dan kepada sahabat-sahabat talibul ilm yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, kami ni mari daripada Malaysia, mari untuk menziarahi dan silaturahmi dengan para alim ulama. Di samping kita nak menziarahi athar-athar wal ma'athir, tempat-tempat yang ada barakah dan sejarah kegemilangan Islam yang berada di Fatani dan wama hawalaiha, yang berada di sekitar Fatani juga, termasuk tempat baba ini. Alhamdulillah, kita pun sebenarnya apa ustaz dah sebut tadi tu serupa. Diikutkan kita ni bukan kata tak setara dengan apa-apa, dan kita ni bukan kata lagu mana nak cerita berbayar. Kita ni bukan kata nak boleh duduk lagu ni memang kita ketah. Sebab peringkat kami ni, walaupun kami belajar di luar negara, kita sama dengan di hadapan, masih lagi menganggap bapa sebagai tuan guru dan guru kita, dan tak layak sangat kita duduk atas ni, sebab kita ialah di hadapan. Dan guru kita pun mengajar, lebih afdal kita melihat nazrah muka ulama, muka tuan guru itu lebih afdal. Tapi kita imtisal amar, kita menjunjung perintah, dan di pihak pondok ini pun
memuliakan tetamu tu pun sebagai satu kewajipan juga, maka kita pun meraihkan juga duduk di atas ni. Bukan kerana ada ilmu, bukan tidak, tapi meraihkan, sama-sama meraihkan. Cuma ada pesan nasihat daripada guru-guru kita di Yaman, di Tarim, di Hadramaut dulu mengaji. Dia kata kita kalau nak mengaji ni, sebab pesan ni pun kita pun duk pegang juga. Mana-mana pondok kalau kita mengaji ni jangan tinggal 3 perkara. Ada 3 benda ni, insya-Allah kita boleh jadi orang alim dan beramal dengan ilmu. Dia pondok tu sendiri akan melahirkan ulama-ulama yang muttaqin wa ya'mal bi'ilmihi, insya-Allah. Yang pertama, penting pada kita nak mengaji ni kena ada at-talaqi. Itu apa ulama-ulama kita sebut. Dalam manhaj keilmu yang sebenar kena ada at-talaqi. Yang kedua, irtibat bisyekh ataupun bil masyayikh ataupun bisyuyukh. Yang ketiga ialah qira'at kutub al-mu'tabarah wal mu'tamadah. Ada 3 benda ni, insya-Allah kita akan istiqamah dan menjadi alim ulama yang beramal dengan ilmu. Pertama, at-talaqi. Tak dapat tidak nak mengaji ni, pesan-pesan tutup guru bapa-bapa pun sama. Ilmu tu tak dapat tidak yang bitalaqi. Bitalaqi lagu mana? Serupa kita antum semua dan kita duduk mengaji bertalaqi, duduk lutut ke lutut dengan tutup guru, dan inilah merupakan antara amalan pegangan ulama-ulama salah terdahulu. Ilmu tu tak dapat tidak bukan sekadar mengaji di internet, dak. Bukan mengaji di YouTube, dak. Tapi mengaji bertalaqi, bermusyafahah dengan ulama. Seperti antum duduk lah ni. Dan bapa pun masya-Allah dapat buka pondok, nikmat Allah Ta'ala berikan dan keberkatan Allah Ta'ala berikan pun asbab baba pun ada guru-guru lama juga yang baba bermusahabah, duduk talaki juga yang ulama. Dan inilah sanad yang paling afdal dalam ilmu, duduk bertalaki. Bukan kata sekadar minta ijazah, minta sanad, tak. At-talaki itulah ijazah paling afdal, bertalaki sampailah kepada Nabi SAW, sanad dia bersambung. Yang kedua, apa Tok Guru kita besar, dia kata penting irtibat bil masyayikh atau irtibat bisyuyukh. Kena ada ikatan, pergi kemah keming guru yang kita belajar. Dia jangan mudah berpindah-pindah dengan satu guru ke satu guru yang lain tanpa ada izin dan khatam kitab dan mendapat rukhsah daripada guru tersebut. Ini apa yang kami belajar di Tarim. Dan baba pun alhamdulillah kita dengar sempat belajar menuntut ilmu di Tarim juga. Dengan ulama-ulama di sana memang menekankan mengenai ada hubungan ikatan dengan guru. Kita sebagai anak murid menganggap guru itu tak ada lah. Apa guru kata kita dengar, apa guru pesan kita ikut, apa guru nasihat kita pergi kemah keming. Kerana apa? Bukan nak tengok lolo ni, tak. Ni nanti depan mustakbal nanti ada kesan dia. Kalau kita dengar apa kata guru, maka penting irtibat bil masyayikh atau bisyuyukh, itu syarat dia. Yang terakhir, ulama-ulama kita besar, kita nak mengaji ni kena ada qiraatul kutub al-mu'tabarah atau mu'tamadah. Lagu mana ni? Bapa pesan tadi kepada kita pun sama. Kita orang ni makin lama koh besar, orang koh lama koh tua. Jadi nak baca kitab, nak mengaji kitab, jangan terus ambil kitab besar-besar. Bila kata kitab besar-besar, pas habis kitab Fathul Mu'in contoh. Mengaji Fathul Mu'in, mengaji Minhaj, mengaji Mahalli, mengaji kitab-kitab tinggi-tinggi. Apa habis kitab tak sedah lah nak ngaji kitab rendah-rendahnya. Mungkin pergi kitab besar dah. Tak. Ulama kita ajar start kitab kecil-kecil dulu. Kerana ulama yang mengarang kitab kecil tu bukan kerana tak ada berkat. Bahkan yang mengarang kitab kecil tu lebih alim dan lebih alamah lagi. Jadi ulama kita ajar qiraatul kutub al-mu'tamadah wal mu'tabarah di sini. Mula dulu baca kitab-kitab daripada peringkat awal. Minal ibtida' ila al-intihak. Bukan intihak dulu baru ibtida. Kena ibtida baru kepada intihak. Macam kita ngaji fiqh, bapa pun tahu, dan ulama-ulama kita, tok-tok kita pun tahu. Macam fiqh kita di luar negara ni ngaji kita Risalatul Jami'ah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, naik pula kita Safinatun Najah, naik pula kita Mukhtasar Latif, naik pula kita Muqaddimatul Hadramiyah, naik pula Mati Zubat, naik pula Yaqutun Nafis, baru naik kitab Fathul Mu'in, baru baca kitab Minhaj. Itu dia punya sistem nak ngaji lagu tu. Jadi itulah apa ulama-ulama yang pesan pada kita. Kita hanya menyampaikan pesan semata-mata. Yang terakhir, kalam daripada seorang ulama besar, ayah mentuanya Al-Habib Omar, Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Disebut apa? Kita pernah dengar man hafizal mutun hadzal funun. Betul, Habib tu kata betul, tapi Habib Muhammad
bin Abdullah Al-Haddad kata, lebih eloknya man haqqaqal mutun hadzal funun. Bukan semata-mata ngapa mata, ngapa masalah, tapi kena tahqiq ilmu tu baru betul tujuan ilmu kita. Jadi bukan tempat kita untuk nak syarah, kita hanya menyampaikan pesan daripada guru-guru kita mengaji lah, bertalaki semata-mata. Dan memang minta maaf banyak-banyak kerana nisbah kita ni qalilul adab sebenarnya duduk di tepi bawah hari ini. Mudah-mudahan berkat perkongsian sahabat-sahabat pada kita semua dapat manfaat sikit sebanyak. Dan terakhir kita serah kepada Ustaz Mu'ti lah bin Ahmad untuk sikit pesan ni nasihat pada kita, insya-Allah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin Allah. Assalamualaikum alamin. Wassalatu wassalamu ala Abil Qasim al-Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasaddid lisani wa hadi qalbi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Muliakan dikasihi lagi dicintai Syekh Tuan Guru Baba Osman, mudir pimpinan pada pondok bernama Rahmah, semua barisan guru yang hadir, Ustaz Irfan, Ustaz Wan Amir, Ustaz Nizwan, semua guru yang di sini, asatizah, para pelajar, tak lupa pada rombongan-rombongan yang hadir daripada yang mai daripada Malaysia, dan semua kita dirahmati oleh Allah SWT. Seperti mana yang sahabat-sahabat dan guru kita sebut tadi, kita ni tak layak lah rasanya duduk di atas ni. Dan pada hakikatnya inilah kemuliaan akhlak Baba Tuan Guru Haji Baba Osman. Kerana kita belajar tentang orang yang memuliakan kita itu bukan menunjukkan kita mulia, tapi menunjukkan hati dia yang mulia. Kerana orang yang muliakan kita sebab hati dia mulia, hati mulia. Sedangkan kita ni yang dimuliakan, boleh jadi sudah pastilah, boleh dikatakan pasti, kita ni orang yang tidak ada kelayakan dan juga penuh dengan kekurangan dan dosa lah. Adapun Baba Tuan Guru Haji Baba kita, seorang yang mempunyai akhlak yang tinggi, kemuliaan yang tinggi, dan mempunyai kemuliaan yang tinggi akan memandang hanyalah kemuliaan. Maka ini sebenarnya akhlak dan adab dan kemuliaan hati Tuan Guru Baba kita yang ditunjukkan kepada kita semua. Untuk kita belajar di sini adab dan akhlak. Karena lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Lisan hal tu, perbuatan seorang akhlak itu lebih terkesan, lebih kuat kesannya di hati kita daripada lisanil maqal, lisan kata-kata dia. Maka walaupun kita ziarah Baba ni saja, sekejap saja, tapi banyak kita boleh belajar daripada ilmu, nasihat dan juga akhlak yang tinggi yang tauladankan, diberi contoh kepada kita semua oleh Tuan Guru Baba kita Baba Osman bin Rahmah. Ini satu kemuliaan kita dapat hadir ke tempat ini. Dan saya mai bertani ni tak asing sebab saya macam balik kampung. Kerana belah mak saya ni asal bertani juga di Palah, Kampung Palah. Kampung Palah ni jauh tak? Dekat kot Kampung Palah. Saudara, adik-beradik. Palah. Di sini ya. Dekat ni ya. Itu dah adik-beradik sebelah mak, sebelah ibu. Dan dulu adik-beradik ataupun Tok Wan, sini panggil apa? Tok Wan tu panggil Tok Wei juga, Tok Wei mengaji dengan Baba Deh di Sekam. Mengaji lama di Petani. Jadi kita memang macam balik kampung lah. Dan Tok Wan dulu, Tok Wei dulu
duduk di rumah adik-beradik disekam juga, ada juga rumah adik-beradik di sana. Jadi macam balik kampung sebenarnya, kerana kita pun ada juga asal-asal daripada sini juga, alhamdulillah. Dan lama dah sebenarnya saya nak mai ke jumpa Tuanku Haji Baba Osman kita, Al Rahmah, kerana kita selalu ikut di Facebook kuliah-kuliah Baba, ijazah amalan-amalan ada Baba, amalan selawatnya, amalan zikirnya, dan pelbagai lah amalan-amalan yang kita memang ambil dan kita dah ikut, dan kita haraplah dengan hubungan kita dengan Tuanku Baba kita, mudahan menjadi asbab lah kita ni dapat keridhaan Allah SWT. Jadi hari inilah Allah tunaikan hajat sampai ke Benar Rahmah. Sebelum ni dah mai dah petani, kedua lah mai petani. Walaupun saya petani lama, tapi kita tak pernah mai, baru 2 kali. 3-4 bulan lepas dah mai dah dengan Ustaz Irfan. Dan tanya Ustaz Irfan, pergi tak di Baba, pergi tak di Benar Rahmah? Kita tanya Ustaz Irfan, tak dengar. Okey, nak berhenti tu tengok. Tanya Ustaz Irfan, boleh tak kita pergi ke Baba Tuanku Haji Osman Benar Rahmah? Ustaz Irfan kata tak sempat ziarah kali itu kerana dah ada jadual. Jadi memang hati tu sangat inginlah bertemu, kerana kita kalau cinta seorang mesti kita nak berjumpa. Maka yang kita cinta adalah ulama, yang kita cinta adalah pewaris Nabi, warasatul anbiya. Lebih lagi lah kita nak berjumpa, nak bertemu, mendapat nasihat. Lebih lagi lah kita ni duduk di Malaysia ni, orang anggap kita ustaz, padahal kita bukan ustaz pun, kita baru nak start sebenarnya. Kita tak ada apa-apa pun. Dan mai ke petani ni bagus. Saya ajak juga semua ustaz-ustaz di Malaysia khususnya kita ni yang muda-muda, ziarah Fatani. Kenapa mai masuk je Fatani, kita rasa macam ilmu kita hilang semua, tak ada ilmu. Dan itulah hakikat diri kita, tak ada ilmu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada apa. Mai di sini lagi rasa tak ada apa. Kenapa? Bila kita melihat wajah-wajah alim ulama yang sangat halus dan juga dalam ilmu mereka, kita macam hilang, sirna hilang. Kenapa? Kerana keluasan ilmu yang kita dapat lihat dengan ziarah ini, sama ada ulama terdahulu yang kita dengar cerita mereka, atau ulama sekarang, seperti Tuanku Haji Baba Osman, Tuanku Baba Ismail Sepanjang, Tuanku Haji Makmawi, Tuanku apa lagi, Baba Sya'rani dan sebagainya. Jadi ini akan menyebabkan kita hilang kebesaran diri kita. Allah letakkan satu sifat yang sedar tentang diri kita, tentang kekurangan kita. Bila kita tengok kesempurnaan, ketinggian, keilmuan, akhlak yang ada pada ulama, ini penting sangat, Masya Allah. Jadi untuk pelajar semua yang ada di sini, tulab, sama-samalah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengaji kerana Allah, pasti ada hasil dia. Kerana orang yang mengaji kerana Allah hanya semata lillah, maka Allah akan bimbing dia, Allah akan pimpin dia, dia berjaya dunia dan akhirat. Dan yang kedua, semua belajar di situ tulab sangat untung. Kerana apa? Guru yang kita belajar ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Ini zaman yang banyak fitnah, banyak juga kumpulan-kumpulan yang tak betul lah fahaman, kurang tepat fahaman mereka. Tapi kita alhamdulillah, Allah pimpin, Allah hidayahkan, tunjuk mengaji dengan ulama yang ahli sunnah wal jamaah, yang betul-betul ikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia untunglah. Yang ketiga, teruskan menuntut ilmu. Kata Al-Habib Ali Al-Masyhur, menuntut ilmu itu tidak dilihat pada kam, tetapi dilihat pada kaif. Ada orang kam, kata saya belajar di Yaman, dia kata 20 tahun saya belajar Yaman. Tapi kalau 20 tahun itu tidur, itu kam, banyak lamanya, tetapi tidak ada bagaimana belajar, itu tak ada. Kam, kaif tu yang bagaimana kita belajar. Setahun kita belajar. Kalau kita sungguh, setahun itu mungkin macam 3-4 tahun. Kaif mana belajar, bukan kam apa lama. Dan adapun lama itu sangat dihajati lah. Kerana Imam Syafi'i sendiri berpesan, untuk menghasilkan ilmu mesti lama mengaji, lama menuntut ilmu. Jadi sesungguhnya kita mengaji ini, mudah-mudahan dengan kita duduk di bawah pimpinan Baba Tuanku Haji Osman, kita dapat pimpinan untuk menuju Allah SWT. Matlamat kita adalah untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Matlamat kita adalah untuk menjadi hamba Allah SWT, mendapat keridhaan Allah SWT.
diminta maaf pada bapa, cakap terlebih, cakap kurang adab. Minta doakan kita semua yang ziarah ini, dan mudah-mudahan kita dapat hidayah lah, bimbingan daripada Allah, keridaan Allah, dan minta bapa terus nasihat, tegur, dan selalulah beri ilmu, nasihat kepada kami. Kami sangat orang muda lah, khususnya ni banyak kesalahan, banyak tak ada pengalaman. Ini penting, sangat suka sangat kepada kita kena pamak kepada nasihat ulama yang berpengalaman, yang lebih dulu berjalan di jalan Allah, jalan di jalan dakwah ini telah lama, banyak pengalaman, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan supaya bapa terus diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diangkat darjat oleh Allah, dipelihara daripada segala fitnah, segala benda yang memudaratkan. Mudah-mudahan Allah jadikan bapa memimpin umat ini ke jalan Allah, dimudahkan oleh Allah SWT, dan kita dapat berhimpun dengan bapa Abu Haji Osman nanti di akhirat, insya-Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat malam kepada semua yang mana berada di atas madrasah ini, khususnya kepada rombongan yang mana sampai ke sini dengan ketiadaan penghalangan apa-apa pun. Walau rombongan yang mana mari ke sini hadir di beberapa tempat, tilik pada adab tak begitu mungkin untuk boleh berkumpul. Akan tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala izin dan kehendak dan menentu, tentu akan berlaku. Masya Allah, bukan malam yasha' lam yakun. Apa saja kehendak tentu berlaku, dan apa tetap kehendak walaupun rangka beberapa kali rangka tak akan begitu, di antaranya dapat dan hasil. Oleh itu alhamdulillah rombongan yang mari daripada beberapa tempat, daripada Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Sungai Petani, Kedah, dan beberapa tempat yang lain lagi. Dan seumumnya yang mana ada selalu ikut di dalam live ataupun di dalam tazkirah saya, dan khusus pada pelajar saya yang mana berada di sini. Jadi alhamdulillah, dengan saya tak sengkau-sengkau kata di antaranya rombongan daripada ustaz-ustaz, guru sama lelaki dan perempuan yang mana boleh jijak satu pondok yang dinamakan Pondok Benang Rahmah ataupun Ma'had Darul Rahmah,
tak lain tak bukan dengan izin Allah Ta'ala juga. Kerana beberapa ramai nak menziarah ke sini tetapi tak ada izin. Setengah tu mari siapa tengah-tengah jalan kata bah nak masuk tak boleh, maka tak sapalah. Boleh jadi di antara Allah Ta'ala tidak ada tanda di Lauhul Mahfuz. Tapi setelah Allah Ta'ala tanda, walaupun bagaimanapun dia akan sapa. Susah Allah tahu manapun dia akan sapa. Itu tidak ada tak lain bukan ya di antara di atas himmuh dan ikatan alaqah irtibat kita. Sekiranya ada satu orang di Pahang, dia cerita lama-lama nak jumpa dengan saya, sehingga dia keluar di rumah belum subuh, masuk ke danau. Mari terus meneruh di antaranya dua sebuah pasir, dua kelamin. Siapa di Krisik semaya zuhur ke situ, dia pun tanya di mana pondok meneramu. Ke situ raya, oh di Saiburi tu. Berapa lagi perjalanan kilometer? Dia kata hampir 50. Orang situ bagi tahu susah nak jumpa dengan Abah Boma. Dia kata dia salah duduk pergi dah ramai orang mari ziarah dia. Tapi dia tahu ada bagaimanapun dia nak pergi berjumpa juga. Tengok mata tak pada. Allah Ta'ala hatta dia dengan begitu di antara siapa ke sini orang tak hari. Sudah berjumpa dia orang mari. Kata antum ni salah satu di antara nawai itu antum tu coba. Tapi itu saya pernah dengar guru saya dia besar. Kita kena pergi as-sidq wal ikhlas. Pergilah ruang ni as-sidq wal ikhlas. Ini pesan guru saya Habib Umar bin Habib bin Salim. Kerana dengan sebab as-sidq wal ikhlas, dengan tak sengka-sengka Allah Ta'ala takdirkan. Seperti mana berlaku beberapa minggu lepas, orang muda di Kelantan buat tukar dia bubuh keris dalam. Tapi hadiah nawai itu dia nak hadiah Habib Umar. Betul-betul dia orang susah. Pada adat tak mungkin berjumpa dengan Habib Umar. Tapi nawai itu dia ada satu butir buah, satu buah mutu lah. Dia mula Kelantan lebih ke seminggu pun nak sampai ke Kuala Lumpur tempat Habib Umar. Tapi nama itu dia kata walaupun Habib Umar tak berkecek pun nak terima tukar nak hadiah. Sudah sampai ke mana si orang muda tadi berkecek dengan satu di antaranya Habib Umar latih untuk khidmat dia tu lah. Oh ya maaf nak jumpa tak boleh orang begitunya ramai. Dia pun menangis teriak walau mana pun kata saya nak jumpa juga. Setelah Habib Umar sudah kuliah nak naik kereta, dia duduk bucu jauh. Habib Umar panggil dia mara teriak. Habib Umar kata kamu nak bagi dekat saya ke? Tapi tu guru saya Habib Umar salah satu daripada kasyaf Habib Umar. Tapi kalau Habib Umar tilik orang tu offside. Kan Habib Umar ni salah satu daripada Allah Ta'ala bagi ke dia. Semasa saya duduk ke sana, maaf Habib Syekh Syekh Salim, kakak ipar Syekh Umar, kenal? Al-Khatib. Saya mengaji dengan dia. Saya mengaji dengan dia kitab Waraqah. Biasa mengaji dia. Dia panggil saya Syekh Usman. Baiknya saya kakak ipar Syekh Umar. Dia tak boleh cakap. Baca kitab boleh kerana Habib Umar suruh dia naik. Dia minta maaf, tak ada cakap. Tapi di sana Habib Umar suruh naik walaupun bagi salam tak pada. Insya-Allah Habib Umar tu Allah Taala bagi khokh dia. Pas tengok semasa lagi di Kuala Lumpur, semasa tak ingat satu hadis, dia pejam mata. Dia boleh royak. Sambil riwayat, setengah hikayat Habib Umar kalau tak ingat, dia lenggak. Mata seperti mana Rasulullah jadi. Hak cerita riwayat lah, iaitu salah satu daripada
Saya bagi ke dia. Pas masa saya duduk dengan dia, umur dia tak sampai 40 lagi. Masa saya gitu. Setelah saya nak klik, cukup genap 40 umur dia. Masa tu saya baru umur 28. Kalau nak umur 50 kat saya ni, tua orang. Nah. Oleh tu untuk sebagai buat ringkasnya bagi ada as-sidqu wal ikhlas. Percaya saya dah as-sidqu wal ikhlas iaitu habis perkara lain. Tak ada dua ni habis. As-sidq wal ikhlas. Tapi we faham makna ikhlas, we faham as-sidq. As-sidq habis umat tafsir bil qaul fil qaul, as-sidqu fil niyyah, as-sidqu fil fi'li, as-sidqu fil azmi. Betul semua. Tak ada betul situ habis. Boleh sedemikian dengan nama itu betul-betul seperti mana Ustaz Ridwan dah cerita tadi, Fatih Ustaz Muqti dia cerita lama nak mai ke sini. Dengan begitu azam dia ada alaqah. Bila ada ikatan di situlah di antaranya tak akan boleh becek semenjak kasapa walaupun sekejap saja. Seperti mana ada di antara alaqah Nabi Adam dengan Hawa, walaupun dibecek beberapa tahun ke tahun, tapi bila ada alaqah akan berjumpa di antara pada Arafah. Oleh tu kita bila ada alaqah memang sekali boleh sedemikian orang yang pergi ke Yaman tak boleh sapa malaikat kita asal keturunan ahli Yaman. Bila kita bukan daripada asal keturunan ahli Yaman, dia tak akan sapa ke situ. Dan begitu juga nah di Malaysia apa pasal untuk menziarah di Fatani? Kerana kebanyakan para alim ulama yang bertempat di Malaysia kebanyakan daripada Fatani. Asal dia atas Fatah dengan Malaysia ni hak tular je. Negeri tular baru cek ya. Oleh itu sebagai rangka rumungan yang mana hari ini sama ada daripada Johor, Kuala Lumpur, di mana tempat saja, saya mengucapkan ahlan wa sahlan. Nah, marhaban bikum, yang mana di antara jijak tempat pondok saya wala tempat yang tak begitu dia tak hebat seperti yang lain, itu tak lain tak bukan ialah dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh sedemikian yang mana di antaranya pelajar saya sambut tak begitu, di antaranya sepenuh harap maaf. Sebab itulah kekurangan sikitnya batas speed nak masuk tak boleh kan. Dan bila siapa masa banjir, cuba tengok dalam video saya siapa kali ni pelajar. Setiap tahun semasa di antara madrasah mula buat naik daratan ni paling baik sekali. Ni naik sini tapi pelajar tak akan balik mengaji. Cuma siapa akan ni lah di antara mujahadah. Yang kita dah sebut mujahadah. Saya penuh di antara sebut dapat pelajar hak yang kata mujahadah, hak tak ada suruh mujahadah, ni mujahadah. Nah, oleh tu kita perhati tengok puak-puak ahli suffah, khususnya di antara Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang susah daripada Yaman. Nah, Hurairah Yaman gi di antara mari sampai ke Madinah, tak bukan at-tafaqquh fid din. Nak hebat agama saya tidak ada apa-apa pun dah tupai kaki sejid. Tapi dengan begitu dia antara ikhlas dia benar dia mengaji berapa tahun dengan Nabi? 4 tahun, berapa tahun? 4 tahun ya. Tapi alim. Pasal dia dengan Nabi lakoh. Nah, sehingga satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu pada sahabat yang lain apanya sebab Abu Hurairah belajar sikit tetapi ilmu banyak. Satu ketika teh coba dia lapar ke. Lapar sehingga hari tu lapar dia duduk bulan ni tak nampak dah. Dia duduk di cabai pak bertiga nak pergi Masjid Madinah tu. Dia duduk di situ. Sayyidina Umar lalu tak tegur, Abu Bakar lalu tak tegur, Sayyidina Uthman lalu tak tegur. Dia pergi tengok masuk dalam masjid, tengok Nabi di depan. Dia selalu tanya, apa kamu semua tu lapar?
Oh, dia katanya lapar. Duduk tak berapa lama, Aisyah radhiyallahu anha panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, ada hadiah di antara susu satu bekas." Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala ilham ke dia, suruh pergi panggil Abu Hurairah. Cuba perhati tengok. Sayyidina Umar tak ada panggil pun. Berah mari Rasulullah cerita kata, "Hei Abu Hurairah, orang sudah hadiah di atas susu." Berah kata, "Alhamdulillah, aku lapar, boleh minum dah aku." Tapi Rasulullah coba. Sudah tu Abu Hurairah, kamu tolong panggil semua orang lapar pakai minum susu. Allah, aku anggap bagi saya minum. Lepas tu berapa selalu siapa dia mana lapar mari pakai minum. Rasulullah suruh ambil susu Abu Hurairah, suap semua pakai kenyim belaka. Berah tengok ada dalam pi berapa teguk nak minum. Hormat Rasulullah. Itu ya Rasulullah, ada lagi ni pi berapa teguk. Rasulullah mana? Rasulullah minum. Allah, Rasulullah tak suruh saya minum, dia minum dulu. Sudah Rasulullah bagi minum ke dia lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobarnya Abu Hurairah. Kalau kita selalu kan, ni terbarakah, bertambah cepat lebih pada makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Rasulullah coba, ya wahai sahabat aku, ini hari Allah Ta'ala wahyu kepada aku, suruh puak kamu akan berdoa, aku nanti kata amin. Bila aku kata amin, tak tolak doa aku. Sahabat pertama minta panjang. Akhir siapa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Hurairah doa sikat saja tapi boleh banyak pada yang lain. Ciri dia. Dia kata ana, semua orang berdoa, akhir Nabi tak angkau Abu Hurairah, saya tak saya doa apa-apa pun, nak minta seperti Tawi terimalah doa orang mula-mula tadi. Orang minta tadi minta benipak jugalah macam tu lah. Minta seperti yang kedua, yang ketiga, yang keempat, saya nak tambah so ya. Zidni ilman nafi'. Nabi tak amin sampai boleh banyak dia. Satu, boleh kita ambil taat pada guru. Jangan mendahulu dengan guru sama sekali. Sampai tu Tuhan bagi di antara ilmu yang begitu lampau tinggi pada Habib Ali Jifri. Habib Ali Jifri kau semasa duduk di Yamin. Ya Habib Umar kita ni biasa bila hari Jumaat ya hantar jemaah hidup masjid dakwah. Ketika tu Habib Ali Jifri bawa rombongan bibat apa tak silap 20 orang pun. Ada datuk tua mari minta roti. Bukan Nabi Khaidir, minta roti. Pelajar tak bagi nak buka puasanya, puasa hari Khamis malam Jumaat tu. Setelah tu pelajar bagi wayak, ya kata Habib, ada orang tua, Habib dia kata bagi wilah ke dia. Baik. Mimpi Datuk tua kata, aku nak wisata amalan kamu, tak sawi ke saya guru saya Habib Umar. Kalau kita kan, kita pakai wis saya sawi saya. Tapi Habib adik kan, kalau wis saya tak ada kuasa nak jawab ke Habib Umar. Wi pada Habib Umar hadir. Itu ijazah saya. Ni sabit sebagai akhlak Habib Ali. Habib Ali bila ada Habib Umar tak kecek. Teriak saya. Apa dah Habib ni komiti. Bila tak ada Habib Umar tak. Ni tengok orang ahli Yaman. Saya pergi tengok ahli Yaman saya betul. Saya ni kata, oh saya hadak lah, saya ni orang takab. Apa pergi sana tengok, salah satu daripada patoh sahabat kita pergi ziarah lah orang yang tawaduk, orang yang baik-baik sampai kita. Bila pergi ziarah orang tinggi pekat tinggi sampai kita. Dengan sebab hadis sebut pada hadis walaupun dhaif, pergi ziarah di antaranya raja atau orang besar gugus suluh imi. Pasal orang besar, orang depan tinggi, dia tidak ada malaikat kemegahan dia. Bila ziarah orang solihin, walaupun dia rendah tapi menyebab angkat kita naik. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Oleh itu kepada rombongan mana marilah ni, walaupun saya tak ada begitu ucapan sangat begitu sangat, tapi anggap kata wasa bangga dengan boleh sambut tatamun mari, kerana saya ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul muhajirin sadaqatun. Kasih pada orang berdatang mari itu satu sedekah.
Sabit orang mai rumah kita sambut yang baik lah. Nah, sabit yang baik ada barakah. Kerana orang datang mari silaturahmi ni ialah menyebab di antaranya tazidul bertambah umur, bertambah rezeki besar. Sabit silaturahmi ni sehingga Nabi kita Malik Isra Mi'raj tu hari perintah suruh Nabi royak pada umat man qata'aka, hubunglah orang utuh dengan kau. Khususnya kita hubung dengan orang salihin seperti mana doa di antara Nabi Ibrahim, wa alhiqna bis salihin. Bisa hubung dengan baik. Gizairah belah dan mau kata susah, belah dan mau kata susah ni lah saya dak tilik. Saya sendirilah bahasa kekurangan tak seperti mana di antara orang Malaysia, gerumbu Malaysia, usaha di antara buat di antara ziarah. Tengok ni, boleh ziarah alim ulama. Tapi gabetah ni tak boleh buat. Tapi saya ingat puasa bangga, saya nak pergi cita-cita sangat ke Kedah tapi tak ada sempat cerita nak pergi. Tapi walau bagaimanapun orang boleh mari ziarah saya ni supaya saya dah ziarah dah. Itu pertama sekali mari ziarah sebagai silaturahmi. Mudah-mudahan dengan kita hubung hari ni Allah Ta'ala akan hubung juga kita hari akhirat kelak nanti. Dan mudah-mudahan kita semua dapatlah berserta akhirat esok sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita semua ma'aman ahabba, serta kita hak kita orang hak kita kan. Boleh tu yang mana kita menziarah khususnya untuk guru tua-tua, bapa kita sepanjang, bapa mak mawi, bapa mak kita taksib, bapa karing kita dala. Nah, lagi pula guru lain lagi tu. Mudah-mudahan dengan dia panggil kemegahan beliau, keberkatan beliau, kealiman beliau, kewarakan beliau dapat berkesan kepada kita. Mudah-mudahan wala tak banyak pun ala qadar. Oleh tu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yafina. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana waj'al a'malana khat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una manfa'ana. Allahumma sabbit muslimina, Allahumma ahina wa afina. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika ya Allah, Allahumma nawwir qulubana bihidayatika. Allahumma inna hadza jam'an wa tafarruqana min ba'd wa tafarruqana wa la taj'al fina shakkin wa la. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Untuk isi kita amalan sikit sebagai dalam irtibat alaqah di antara kami rombongan. Ya. Amalan yang Ya boleh. Untuk akhir ada cara isi penasik belah, tinakik belah dah. Lepas setara sudah. Jadi di antaranya nama apa Ustaz apa dah? Wan Amir. Ustaz Wan Amir. Wan Amir yang minta kata ada kebutuhan ijazah satu amalan ya boleh. Jadi saya ni amalan yang selalu saya ijazah satu persatu tu tak ada saya pun. Bahkan saya ambil pada guru ke guru. Oleh itu salah satu daripada amalan untuk orang otak jadi cergah, otak jadi cerdik dan pula dapat ilmu hikmah yang banyak. Bacalah sebelum nak tidur malam 21 kali. Baca di antara ayat sikit ya. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sudah baca, ikuti baca doa, Allahumma atinil hikmata ja'alni min ahliha. Allahumma atinil hikmata waj'alni min ahliha.
Siapa dia yang baca 21 kali, otak cergah, otak bijak, Tuhan akan dapat ilmu faham. Seperti mana di antara kitab hikam kan? Hikam jamak ke hikmah. Hikam tak jamak hikmah kan? Hikmah, mana hikmah? Al-fahm. Oleh itulah kata Habib Zainul Abidin, buku hafal bagi ingat, tak bimbang. Pak bimbang buku faham. Faham ada yang sangat takut sekali, kerana ingat di antara satu perkara tapi tak faham. Banding supo di antara hema piku benda berat atas belakang dia. Hema kali tahu kata muat teh belakang harga mahal, dia tak akan bawa, bahkan dia bawa lari. Tapi dengan sebab dia tak tahu kata muat belakang yang lebih, dengan sebab begitulah dia tak akan bawa lari. Begitulah bab faham ni payah sangat. Payah sampai tak kau jali ni pesan ni mula tak payah sujahat tu saya juga. Dia kata tak kau jali, katanya apa-apa we faham. Maka cara faham almarhum Mullah Yahdi sikit. Terkadang kita boleh faham sendiri, terkadang kita kena tupai orang we faham. Terkadang kita boleh faham sendiri, terkadang kena bagi orang bagi faham tunjuk jalan. Dengan sebab itulah almarhum Mullah Yahdi sikit, dia biasa kata, dia katakan seperti mana hak tidak ikat al-Quran ke, hak teh kata al-Quran teh kata kana dah. Inna sa'yakum la syatta, kan? Sungguhnya tak sama, dia panggil bercerai-berai. Orang ni suka kok menego, orang ni suka kok jalan ni. Tapi fa amma man saddaqa wa saddaqa husna tu, Mullah Yahdi di surah kata orang tasdik ba'aqidah. Pendeknya, masalah yang kata hidup kita memang berlain-lain. Orang ni suka macam ni, orang ni tak boleh kita panggil bangkang. Tak boleh kita nak sekat, tak boleh. Hanya soalnya hak jalan kita nampak, kita pisah buat atas jalan redha Allah Ta'ala. Semua di antara jadi ke akhirat. Oleh sedemikian, bilanya begitu, nah, masalahnya faham begitu payah sangat. Faham bab dunia tak payah. Bila lapar, macam mana? Makan. Bila di antara sejuk, ambil selimut. Tapi faham agama kena tupai ahli wi faham. Khususnya ba'aqidah kena ahli dia. Tak bukan ahli tak boleh. Begitu bab fiqh kena ahli dia, lain-lain ahli. Kamane imam kita Bukhari bukan ahli fuqaha, tapi waktu kita dari buat berdalil asal bab fiqh hak Imam Bukhari tak boleh. Ibnul Arabi juga ahli sufi, ahli tasawuf, tak boleh ambil dasar bab fiqh, tak boleh. Ya ahli fiqh tengok isyarat al-Quran. Dia kata fas'alu ahla zikri. Bab fiqh tersebut ahla zikri. Bab usul fa'lam la ilaha illallah. Nah, saya dah ibarat yakin kan. Kemudian bab fiqh dia kata fas'alu ahla zikri. Kamu tanya ahli zikr. Kalau fiqh dia kena zikr, ingat al-fahmu. Tapi kalau tak fahmu, tak faham. Dalil mana? Baba pose. Ada sebut tadi. Orang tanya dia. Satu siapa tak nak bawa
bawa satu wang pergi sama dia, minta izin tuan guru bawa arwah kepada si mullah lah, si almarhum. Dia tanya, yang baru kan yang hak lama? Macam mana? Kerana kita duk baca Quran, duk baca semua dia tak habis. Dia tak habis. Boleh tahdiah tak habis. Tahun mana? Hadis Isra dan Mi'raj. Satu wali aulia illah yang menjadi pahala bacaku banyak mari hadiah kepada pulan bin pulan kata. Kata ya wak bani seperti mana di antara satu pelito. Pelito dak cerah, kita cucuh tak habis. Oleh tu kalau orang bagi hang kita bacalah kulhu simula hamba, kita bagi hadiah lah. Aku menjadi pahala baca surah Ikhlas, aku hadiah pulan bin pulan. Kalau dia kata nak yang baru, baca baru kan tu bagi boleh dah. Itu faham. Oleh tu baca ayat tadi ayat yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ta Allah ma'atil hikmata wa ja'alni min ahliha. Satu. Yang kedua pula amalan canak tua tangga. Hak ni saya terima daripada Haji Soleh Selesi. Dia tak bagi kat orang. Semasa saya ikut Yamin, dia tak bagi kat saya. Semasa dia ada dia bagi, gila dia kata orang yang terima. Kena dia tak ada tak apa. Amalan cara turun tangga. Turun tangga. Dah, kita nak pergi ke mana-mana turun tangga, jangan tinggal. Nak turun tangga bahasa Islam kita nak turun berjalan lah. Mak dia tahu di rumah mak tangga tak ada. Sudah. Cik-cik bahasa bertani turun tangga. Asal nak keluar berjalan ke mana ikutlah. Nak pergi berjalan pergi mengajar ke, pergi menega ke ikutlah dah. Keluar rumah lah. Maksudnya keluar ke rumah. Maksudnya keluar ke rumah. Tapi kecek saya turun tangga. Walaupun tangga tak ada, cakap turun tangga. Nah. Dia kata kita duduk, kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa fawwadtu amri ila Allah la haula wala quwwata illa billahil azim. Kemana baca ayat kursi sekali, ingat kursi kan? Lepas ingat kursi takbir 4 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Hak dia. Lepas tu hak saya terima pula. Satu orang ni dia kata dia tak tinggal amalan dia nak turun tangga, nak pergi curi pun tak apa, bukan suruh curi. Tapi bila pergi curi tak kena boleh tangkap pun. Ya selawat dia baca ya hayyu ya qayyum 3 kali. Kami ni zaman dulu, masa dulu ya tak betul ya. Ya gayumu ya gayumku. Ya qayyum betul lah. Ya gayumu ya gayumku. He gayum ya gayumu ya gayumku. Ya hayyu qayyum betul lah. Kerana ya hayyu qayyum ni, cuba tengok apa ya hayyu qayyum ni, orang apa salah satu pada asmaul azam. Kerana hak ni lah semua kata ulama, wali semasa Nabi Sulaiman dia ambil istana Bilqis baca tu. Besar tu. Lalu tu baca ya hayyu qayyum 3 kali. Lepas tu selawat 3 kali, baca la takhaf wa la tahzan alaihim wa lahum yahzanun. Insya-Allah tak ada takut dengan jalan. Cuba jalan tengok. Cuba baca saya ayat ni, cuba tengok polis ke apa sekat tak ada. Itu amalan. La takhaf wa la tahzan alaihim wa lahum yahzan. Bukan baca ayat ke tu? La takhaf wa la tahzan alaihim wa lahum yahzan. Cuba baca. Alaihim. Alaihim la yahzan. Baca yang ni hak hebat besar sekali. Kena pergi berdebat. Nak pergi ceromuh, nak pergi berkecek. 2 tangga, 2-3 jakoh ambil daun kayu. Ada depan tu ambil. Lepas tu tiup ayat tak ada buat 3 kali. Boleh kocek. Okey. Insya-Allah jangan masa dulu nak pergi berdebat, nak pergi munazarah. Hebat. Tapi bila sampai di rumah, jangan buat tak di rumah mek tak keluar. Tak boleh. Kalau masuk ke rumah nak jadi panas bekan. Ni salah satu ni. Tinggal keluar. Cuba buat Cuba. Tak boleh je nak daun kayu. Cuba buat hak ni saya pernah dak uwi orang nak pergi naik berdebat ke apa. Dia kata sedap. Pergi ceramah, sedap jadi berani tengok orang tu kan, ramah kau sedap. Ni Rusia. Tu hak tu saya terimanya. Lepas tu yang satu lagi pula hak ni amalan hak cara hidup. Hak ni yang terima siapa ke saya ni 100 ringgit. Iaitulah hak ni
Sebab tu kuat sikit je. Kuat sikit. Yang ni ya satu hak ni untuk lepas daripada penyakit stroke. Nak stroke kan? Stroke kan sini panggil amapak. Sana stroke kan? Sudah bagi salam semaya, sudah kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Bacalah doa tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bacalah doa semaya tak? Kaki jangan kita halihkan. Kita baca 3 kali dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. 3 kali insya-Allah tak kena penyakit stroke. 3 kali. 3 kali. Kaki kita sebelum ucap astagfirullah. Semua baca tu dulu. Subhanallah. Yang ambil pada saya umur panjang saja 100 lebih saja. Tak kena stroke. Insya-Allah saya bagi. Ini amalan mereka. Mudah-mudahan kau buat amal mudah-mudah satu dah. Apa satu lagi hak saya mudah-mudah sangat boleh. Bila kita masuk ke dalam rumah, rezeki murah, semua jin syaitan akan tidak ada. Masuk dalam rumah, kita berikan salam. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Assalamualaikum ya sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca kursi sekali, ikhlas 3 kali. Insya-Allah. Rezeki murah yang kedua pula memang di rumah kita tu ada beberapa orang hak siapa hak mari rumah saya kita nampak para cuk putih dekat kawali rumah saya. Masya-Allah. Ada orang tu mari kata ramai kata saya tak tinggal amalan ni. Pertama sekali Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas baca kursi selawat. Kerana datang di antara satu hikayat siapa dia baca Assalamualaikum ya sayyidi tempat gapo mana saja pun tempat jadi nur. Ikutlah tempat nak buka pondok kita pergi kita baca. Tempat nak buka kedai kita baca. Jadi nur kedai kita mudah-mudahan jual laku. Nak bagi tu banyak sangat cukup. Dan insya-Allah nanti habis tak mari pula tahun depan. Mudah-mudahan dah Allah Taala izin cukup pi. Insya-Allah kita sama dah bilik kita pergi dah makan masalah dulu. Tak apa kita dulu insya-Allah. Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah boleh sama dah. Boleh apa? Sebab di sini apa ni? Sulmak kata ni. Sulmak